Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Lebih dulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Doktor, tentara perempuan yang masih ada lagi dalam sesi bootcamp. Kebanyakan agensi ni bila kita kata adakah kita punya login sistem kepada web aplikasi apabila kita nak letak kepada Ghostg ni telah mengambil kira ciri-ciri keselamatan yang ditetapkan oleh standard, kebanyakannya tidak begitu arif dengan panduan yang kita telah keluarkan. Maka petang ni saya bagi pihak mampu ingin berkongsi berhubung dengan panduan teknikal keselamatan cyber ni untuk tentera perempuan lihat seandainya ia applicable kepada agensi tentera perempuan. Dan untuk makluman juga mungkin panduan ni dia akan slowly die off memandangkan kita punya single sign on ataupun login kita kepada Government Online Service Gateway seperti yang tertera tu My Government tu nanti kita akan gantikan dengan digital ID ya. Jadi as of now mungkin setahun ataupun setahun setengah ni saya mohon ICDSO yang di luar sana, agensi-agensi, kalau dekat on-site ni kita ada Cik Muzamil dan juga Cik Malik dan sebagainya. Jika ada aplikasi-aplikasi yang kita nak letak untuk perkongsian untuk dicapai oleh rakyat dan kita nak letakkan ke dalam satu portal yang di bawah kendalian mampu, bolehlah kita tengok sama ada kita menepati ciri-ciri keselamatan yang telah ditetapkan dalam panduan teknikal. Okey. Okey. Ini adalah sedikit kandungan yang saya akan tekankan berdasarkan kepada apa yang dalam garis panduan tersebut. Garis panduan tersebut pun tuan-tuan dan puan boleh akses dalam portal tu nanti. Ni tuan-tuan dan puan boleh ambil dalam portal government online tu. Di bawah kalau login kepada URL seperti yang tertera tu, cari di bawah penerbitan dan tuan-tuan dan puan akan lihat satu garis panduan teknikal yang saya maksudkan. Ianya masih lagi versi 1.0 dan masih applicable lagi sebab pada tahun 2017 dan ianya khusus kepada login ataupun authentication rakyat kepada gerbang tunggal rasmi kerajaan Malaysia. Itulah dia. Dan dalam garis panduan tersebut ada beberapa perkara yang kita nak highlightkan. Okey. Seperti yang saya nyatakan tadi ya, kita ada objektif garis panduan tersebut, perkara-perkara yang perlu dipatuhi apabila kita nak buat authentication ya. Apakah konsep yang digunakan oleh mampu dalam memastikan authentication tu untuk Government Online Service Gateway, apakah peranan agensi sebelum kita boleh realisekan authentication tersebut dengan platform Government Online Services Gateway dan juga way forward lah dalam perkeliling berkenaan. Okey, kalau tuan-tuan tak pernah tengok Government Online Service Gateway ni lah rupanya, siapa yang tak pernah tengok onsite ni? Yang onsite lah, yang onsite. Saya tak tanya yang luar, saya tanya onsite. Apabila kita buat engagement dengan agensi pun, puan, kita tak pernah tahu pun ada portal ni puan. Macam itulah. Jadi inilah kita di mana-mana kesempatan yang ada, kita cuba nak bawakan satu portal ya, gerbang Malaysia khususnya untuk kerajaan lah ya. Dulu kalau tuan-tuan pernah dengar dianya berasal daripada perkataan MOSP, pernah dengar tak? Lama dah, tahun 2003. Lama dah. Dulu kita bermula dengan laman web, betul? Kita bermula dengan laman web dulu zaman-zaman dulu kan, kita bermula dengan laman web. Ya. Dan as kita naik teknologi berubah, last sebelum Ghostg Government Online Service Gateway yang kita bagi nama baru rebranding pada tahun 2016, ianya dikenali sebagai MOSP. Di mana kita menggunakan akses dia adalah one access ketika itulah.
Tapi pada GOST ni, GOS, saya pakai akronim sini, Government Online Service Gateway, kita telah mula menggunakan MIMOS punya teknologi single sign on lah. Okay. Single sign on iaitu UAP. Ya. Dan untuk memeterai UAP tu dekat platform mampu dengan agensi Tentera Perempuan, inilah guideline yang kita masukkan. Okay. Dan kalau kita lihat kat situ government portal kita, hasrat kita adalah untuk memastikan rakyat ni ingat satu portal untuk akses government services. Ibarat macam pernah dengar tak one MOCC kan, ataupun kita dengar dulu no wrong door, ingat tak? So kita mengambil Mbak Datin kata tadi aura kan, kita mengambil lesson daripada situlah. Kita nak, hasrat kita terlalu memanglah kita nak whole of government, hanya satu portal saja, rakyat ingat satu nombor, rakyat ingat satu portal dan kita boleh akses servis-servis kerajaan. Tapi mind you, dalam mengharungi Government Online Service Gateway ni untuk meletakkan semua perkhidmatan kerajaan dalam satu portal, ianya memerlukan komitmen yang sangat-sangat tinggi, khususnya daripada IT untuk buy in kepada kita punya top management lah, stakeholder. Sebabnya Tentera Perempuan lebih arif, ya, Tentera Perempuan telah ada satu servis dekat sana dan kita nak letakkan kepada portal kami. Mungkin kita boleh stagger. Satu contoh adalah Jabatan Pendaftaran Negara. Ya, dia menggunakan single sign on, kita letak ke dalam portal GOST ni yang kita UAP tu, yang authentication tu, ya, perempuan, untuk kita memperbaharui kad pengenalan, kan? Belakang tu masih lagi JPN, tetapi apabila rakyat login untuk contoh untuk memperbaharui kad pengenalan yang hilang, at the same time selesai bisnes dia tu, dia boleh juga semak ada saman ke dengan PDRM contoh, kan. Tapi nak bayar tu tak boleh lagi lah. Itu yang kita punya halangan tu. Kita boleh tengok je tapi tak boleh klik untuk bayar. Kita sedang juga usaha apabila kita dah memperbaharui kita punya lesen akad pengenalan tadi, kita dah tengok saman dan kita nak bayar saman. Itu kita nak dalam tindakan lah. Mungkin bukan dalam RMK yang 11 ni, tapi mungkin dalam RMK yang ke-12. Ya. Buat masa ni kita ada banyak hyperlink saja sebab kita inherit daripada MOSP yang lama, kita lebih kurang ada 1000 yang kita hyperlink. Dalam Government Online Service Gateway ni, kalau tuan-tuan lihat, kita ada cluster. Orang kata, ni saya suka guna perkataan ni. Nanti orang mimik lah saya punya ayat ni. From cradle to grave. Maknanya dia daripada kita kelahir sampai kita tiada. Maknanya dia life event tu daripada kelahiran, kita pendidikan, bekerja, kesihatan, kebajikan, semuanya ada dekat situlah. Jadi konten tu, penceritaan perkhidmatan kerajaan tu kita tumpukan mengikut 9 live event ni yang dalam GOST ni lah. Ya. Okey. Jadi Tentera Perempuan untuk memastikan servis Tentera Perempuan yang ada nanti, yang akan ada, yang telah ada, perlu disemak sama ada ini menepati kita punya keperluan keselamatan, bolehlah ya untuk next year mungkin ya kita berkolaborasi dan letakkan servis tu di dalam GOST. Dan kalau kita lihat dekat skrin ni penerbitan yang keempat, ya, kita ada panduan teknikal keselamatan cyber. Jarang-jarang orang tahu, nak lagi kami letak kat bawah pula tu, kan? Ni yang jarang orang tahu tu. Macam mana kita nak letak servis kita dekat mampu? Single sign on. Rujuk dulu panduan ni dan kita semak dengan tim sama ada kita boleh letak atau tidak, ya. Dan antara intipati dalam garis panduan teknikal tersebut adalah pertama-tamanya Tentera Perempuan, ya. Kalau kita lihat garis panduan tersebut, pertama-tamanya sebelum agensi Tentera Perempuan nak letak aplikasi
untuk dalam GOSG tu, pastikan kawalan keselamatan. Ni saya petik balik Cik Malik kata tadi. CGSO ni memang kita punya focal point sekarang ni selain daripada NAQSA. Apabila aplikasi ICT agensi tersebut ataupun web ya, dia menyimpan maklumat sulit ke atas kawalan keselamatan tu hendaklah disahkan oleh CGSO ya. Itulah dulu pada tahun 2000 berapa ni Aisyah? 2016 Raksa. 2016 ini juga telah mampu telah bangunkan bersama-sama dengan cyber security, kita ada CGSO, kita ada NAQSA, kita ada MIMOS, kita bangunkan satu rangka kerja keselamatan cyber sektor awam. Jadi mana-mana aplikasi web tadi tu yang kita nak letak dalam platform GOSG ni, dia hendaklah mematuhi kawalan dalam raksa tersebut. Nak pertamanya adalah penilaian risiko lah, itu wajib lah kan. Kita nak pastikan ianya mematuhi ciri-ciri dalam raksa tersebut mengikut taraf keselamatan maklumat tersebut. Dan kedua, kita nak pastikan aplikasi web tersebut pula mempunyai pelan pengurusan keselamatan maklumat. Ya, kita nak tengoklah macam kalau macam CGSO kata tadi NICE. NICE tu kawalan dia mesti menepati raksa. Dalam membangunkan NICE tu CGSO nak tengok juga macam mana pelan pengurusan keselamatan maklumat dia daripada dia bangun sampai dia nak go live nanti. Tu CGSO nak monitor. Tu kita kata dia nak tengok pelan pengurusan keselamatan maklumat dia. Dan last sekali untuk audit. Datin tadi pernah disebut. Audit tu penting, log kena ada dan sebagainya. Jadi itu antara perkara dalam garis panduan tersebut yang kita minta agensi yang menyediakan perkhidmatan dalam talian melalui portal hendaklah mematuhi beberapa perkara lah. Berhubung dengan penilaian pematuhan ni yang nombor 3 ni, kita juga nak lihat sekurang-kurangnya agensi tadi tu yang nak meletakkan perkhidmatan dia dalam GOSG tu, dia mempunyai, kalau tidak mempunyai sijil ISMS pun, pengurusan keselamatan maklumat tu pun ISO IEC 27001 dia melepasi audit dalam untuk pengurusan keselamatan maklumat sekurang-kurangnya lah. Itu pun tertakluk juga kepada mampu dan juga agensi lah ya. Sebab kita tak nak meletakkan satu aplikasi yang macam kita dah belajar dalam bootcamp ni ataupun sebelum ni, kita letak satu aplikasi melalui GOSG dan GOSG pula menjadi dia punya gateway nak masuk ke dalam. Kita tak nak lah yang tu. Okay. Dan kedua, kita nak pastikan juga apa juga agensi punya perkhidmatan tu ya. Seperti yang dalam garis panduan tu mempunyai dia punya pelan pemulihan bencana ya. Dan yang pasti agensi pelaksana tu pula, sebab bila kita nak letak dalam GOSG dia tuan perempuan, dia ni dua parti tau. Pasukan Government Online Service Gateway ni di mampu site ni, kita kena bangun juga satu API untuk bercakap dengan agensi tuan perempuan. Agensi tuan perempuan pun kena ada satu API dengan kita. Jadi untuk mematuhi yang tu tuan perempuan, capaian menggunakan saluran selamat ni kena adalah sekurang-kurangnya kita menggunakan Transport Layer Security 1.2 sekurang-kurangnya. Sekarang kita dah ada 1.3 kan. Tu sekurang-kurangnya lah 1.2. Contoh tuan perempuan ada satu aplikasi nak letak dekat Government Online Service Gateway tapi tidak memenuhi 1.2, 1.1 contoh yang lama tu kan. Jadi di situ kita ada masalah sikit lah. Ya. Tuan-tuan kena upgradekan sikit menggunakan Trusted Layer Security 1.2 barulah kita boleh letak. Dan menjadi satu cabaran lah kepada agensi sekarang ni sebab tak silap saya semua KSU KP ada KPI sekarang ni untuk end to end tu kan. Jadi di sinilah dia tuan-tuan perempuan kena letak dan juga satu lagi yang kena star rating tu sekarang dipanggil apa? My GPI. My GPI. Soalan dia berapa banyak aplikasi yang telah kita letak dekat Government Online Service Gateway? Tu satu hal lah pula. Kita kena tengok pula ciri, ada ke saya 1.2 ataupun 1.1. Kalau 1.1 tak dah boleh share lah.
dia kena upgrade dia punya transport layer security kepada 1.2 ya. Dan seterusnya kita kena pastikan jugalah agensi tu yang log transaksi ni dia tak ada masalah kalau dia dah dapat pensijilan ISMS, betul tak? Ya. Sebab bila kita dah ada pensijilan ISMS tu automatik third party tu dia akan lihat kawalan-kawalan keselamatan dipatuhi atau tidak lah. Ya. Sebab tu kita letak ISMS tu paling di atas. Sebab apabila audit luar check segala DRP, TLS dan sebagainya, dia akan tengok semua tu. Ya. Dan last sekali kita nak pastikan jugalah trafik rangkaian bagi mengesan sebarang aktiviti mengampuni transaksi. Kita adalah kita punya menggunakan GovNet dan sebagainya, kita nampak lah. Okey, ini untuk tuan-tuan perempuan pastikan web tadi mempunyai ciri-ciri keselamatan tersebut. Ya. Dan satu lagi saya nak kongsi dekat sini adalah yang berkenaan dengan nombor 4 tu. Agensi web aplikasi tu janganlah kita biarkan dia tanpa kita buat sebarang orang kata penetration test. Ya. Kita kena patuhlah kepada arahan keselamatan maklumat yang berkuat kuasa semasa ataupun arahan keselamatan semakan dan pindaan yang dikeluarkan oleh CGSO tahun 2017 tu. Ya. Tuan-tuan dan perempuan lebih arif ya. Bila ada melibatkan maklumat terperingkat, CGSO lah kita punya pakar rujuk ya. Dan satu lagi yang menjadi kita punya isu sekarang ni, bukan isu lah ya, bukan isu lah. Saya tak silap saya pernah dengar masa day one, you all ada tanya kepada Cik Husin berkenaan dengan data peribadi kan. Memanglah saya, Cik Husin tu bukanlah orang kata yang boleh menjawab berkenaan dengan data peribadi yang disimpan dalam sistem-sistem kerajaan ni ya. Dia memerlukan satu akta dan sebagainya. Dan kita tahu agensi kerajaan ni kita tak akur. Kita memang dikecualikan daripada mematuhi PDPA kan. Tetapi concern kita macam Cik Husin cakap juga, orang bukan nak tengok, hello saya boleh hack awak punya sistem, bukan. 75 sen, 45 sen daripada satu rekod. Kan? Paling murah 45 sen, paling mahal 75 sen kan. Kalau terkini 75 sen. Jadi yang orang nak tu bukan flag tu, yang orang nak. Orang nak emas dalam data dalam kita punya aplikasi. Jadi apabila kita menyimpan maklumat peribadi tadi tu, nak maklumat peribadi kan, kita kena pastikan dalam raksa ya. Kalau kita lihat yang ni, nombor 6 ni, kita kena ambil kira di mana raksa mengatakan bahawa tengok petik raksa tu. CGSO juga yang memberi guide dulu kan. Dia mengatakan bahawa maklumat peribadi ni boleh terkandung dalam maklumat rahsia rasmi. Dia boleh terkandung. Ya. Seperti mana yang Cik Husin maklum pada kita itu, ada kemungkinan rakyat ni, kalau kita letak kat Gosji, rakyat ni boleh saman kita, betul tak? Kalau bocor lah. Kalau bocor. Jadi itu yang nak peka supaya agensi-agensi ni selain daripada kita nak letak maklum aplikasi tu dekat Gosji, kita juga perlu melihat aplikasi web kita yang sedia ada tu ya. Kita jaga keselamatan maklumat peribadi kita punya klien lah. Ya. Okey. Ini 6 perkara ya, tuan-tuan perempuan kena tengok ya. Maklumat yang perlu ada dalam aplikasi tuan-tuan perempuan. Jangan ambil ringan berkenaan dengan information peribadi tu ya. Kena jaga juga. Even Gosji pun sama. Sebab Gosji ni saya kata tadi kita ada dia akan authenticate dengan my identity dan sebagainya ya. Nanti kita pakai digital ID, lagi mudah lah. Digital ID tu kita park dekat JPN, kita tak boleh simpan maklumat. So JPN lah yang kena jaga kita punya sistem. Ini konsep yang kita guna ya dalam Gosji dan juga dalam kita punya guideline ni. Kita hanya jaga yang authentication tu saja. Kita authenticate tu yang kita kata tadi.
cara kita authenticate kat sini, kita akan ada kita punya teknologi lah ya. Kita berdasarkan kepada kalau kita lihat dalam guideline tersebut, kita memang mematuhi standard. Sebab tu agensi kerajaan ni apabila kita nak buat sesuatu, pertama-tamanya kita kena tengok dulu perundangan yang ada dekat dalam negara. Satu. Kalau tak ada perundangan dalam negara dan kita lihat standard yang diterima pakai oleh Jabatan Standard dan kita boleh adopt itu dalam kita punya environment dalam kita mengendalikan keselamatan maklumat. Jadi macam Datin cakap tadi, untuk makmal dia ada ISO yang kita adopt berdasarkan Jabatan Standard punya adoption. Begitu juga dengan kita punya authentication ni. Ya, untuk GhostG kita pastikan kita follow ISO 29115 Entity Authentication Assurance Framework. Jadi untuk GhostG ni dia ada beberapa tahap lah. Kalau tuan-tuan pernah dengar dulu, kita ada pakai My Digital ID, ingat tak yang kita pernah buat POC My Digital ID, dan kita berjaya. My Digital ID tu kita laksanakan dengan MIMOS di bawah pilot MCMC sebelum kita embark kajian untuk Digital ID negara. Dan MIMOS ni dia menggunakan PKI punya teknologi, dan memang teknologi PKI tu kita dah endorse dalam kita punya POC, di mana kita gunakan My Digital ID tu, teknologi MIMOS tu untuk 4 aplikasi. Pertamanya adalah untuk JPN tadilah. Kita menggunakan Digital ID, ada satu kios, kita punya handphone, kita punya IC, kita kena download satu apps dan kita masukkan kita punya IC dekat kios, dia akan return balik satu barcode dalam kita punya handphone. Dan ianya boleh kita kata sampai ke tahap 4 untuk UAP authentication yang kita gunakan. Sebab tu kita kata untuk authentication GhostG ni kita boleh kepada tahap yang tinggi. Dan buat masa sekarang ni, bila kita dah proof yang tu kita dah tutup ya. Tapi buat masa sekarang ni kita menggunakan password dan juga ID dengan password. Tapi kita at back end macam biasa, web application biasa, apabila kita log in, kita akan diberi satu email kan. Dan kita kena klikkan email tersebut dan kita mengesahkan kita adalah kita. Tapi tuan-tuan perempuan, back end tu, bila masukkan nombor IC, kita akan check dengan My Identity. My Identity, bila My Identity kata ya proven Hidayah adalah Hidayah, baru kita endorse, kita hantar email. Kalau tidak, dia akan putus. Untuk GhostG ni kita tak cater lagi untuk warga asing. Sebab kita tak masuk lagi yang pasport dan sebagainya. Kita memang menunggu Digital ID nanti dan kita akan cut off lah. Dan for sure untuk Digital ID ni dia juga akan menggunakan framework yang sama, 29115 ni, Entity Authentication Assurance Framework ni. Ya, tapi as for now memang kita dekat LOA 2 lah, ya, kita ada password dengan ni. Password dan juga ID dengan password. Maka tuan-tuan perempuan, my concern dekat sini apabila kita buat web application dekat agensi adalah kita kena pasti ID tu kita kena, contoh kita pakai IC kan, kenapa lah orang tak suka pakai IC? Dia suka pakai email, pakai dia untuk dia punya ID, pakailah IC, then you can link to My Identity, mengesahkan orang ni memang valid kan. Satu yang memudahkan GhostG lah. Sebab bila you dah guna ID, your card pengenalan, jadi senang untuk GhostG nak letakkan your application kepada GhostG. Ya, kalau tidak, then agak ada customization yang kita kena buat dan sebagainya. Dan seharusnya agensi now for the next tu kena fikir juga go for compliance dengan ISO yang tadilah 29115 dan keep in mind the near Digital ID yang tak lama lagi ni. Mampu memang mengalu-alukan and mampu is the lead for the technical group of Digital ID, dan ianya akan JPN is the core sebab dia menyimpan maklumat profil citizen and non-citizen. They will be the owner of Digital ID and mampu cuma bagi guidance dan sebagainya lah bersama-sama dengan consultant. And we are looking forward for that for GhostG untuk Digital ID. Dan untuk makluman tuan-tuan perempuan juga yang saya maklumkan yang pasal
kita punya peranan agensi ni, dia tertakluk macam saya katakan tadi untuk sehingga digital ID tu di realize. Ya. Apabila digital ID dah dilaksanakan dan GoSG masuk dalam pilot, maka secara automatik panduan ni kita akan pindah, tuan perempuan kena comply dengan digital ID jugalah. Sekali lagi saya ulangkan dekat sini untuk peranan agensi pastikan comply dengan 29115 untuk authentication dan tahap jaminan yang kita nak adalah LOA 3 sekurang-kurangnya lah ya. Dalam GoSG saya nak kongsi juga selain daripada ID dan juga password, kita ada second layer authentication. Sebab dalam GoSG ni nanti tuan-tuan perempuan jangan lupalah ya, daftar dan sebagainya. Buat as of yesterday kita ada 100k user. 100k user untuk GoSG ni. Dan sedikit masa lagi sistem janji temu klinik yang walk-in tu, yang Kementerian Kesihatan tu, dia akan menggunakan GoSG. So kita bayangkan berapa banyak itu. So tuan-tuan perempuan kalau tak daftar dalam GoSG ni tak boleh pergi klinik lah. Kami klinik kesihatan lah kan. Klinik kesihatan, klinik pergigian lah kan. Yang itulah kan sebab dia akan kat sini. So dekat sini LOA 3 ni, level of assurance ni, tahap 3 ni adalah untuk second layer authentication. Di sini agak ada hassle sikit lah, tapi bila digital ID nanti ada, kita tak adalah. Sebab kita sekarang ni, contohnya Hidayah. Kita dah create tadi LOA 2 untuk pergi GoSG. Dalam GoSG ni kita ada satu dashboard, My Profile. Profile Hidayah ni sebab kita nak ikut Estonia. So kita ada profile Hidayah, sekolah mana, gaji mana dan sebagainya lah. Kereta mana, rumah mana dan lesen mati bila, insurans berapa, sebab itu kita punya jangka panjang yang kita nak buat. Yang terdekat kita kata OKU. Okay, kita dapat bantuan atau tidak. Okay, kalau kita ada lesen, expirednya bila, renew dan sebagainya semua nak ada dalam tu lah. So what we have dalam GoSG is a second layer of authentication. Tuan-tuan perempuan kena pergi dekat JPN, sorry lah buat masa ni kena pergi mengesahkan Hidayah adalah Hidayah. Pergi dekat kaunter My Identity, betul Aisyah? Pergi dekat kaunter My Identity mengesahkan bawa kita punya credential tadi tu dan dia akan pastikan dia akan bagi satu nombor nanti dekat kita macam ID, dan that ID one time saja, jangan hilang ya, one time saja register. Ingat sampai bila-bila, ingat tu tarikh mana senang, tarikh kahwin kan. Rahsia kan, tarikh kahwin dengan combine dengan tarikh apa lagi. Letak je kat situ kan. So tuan-tuan perempuan ingat nombor tu, then that second layer authentication tu untuk kita access kita punya dashboard. Sebab dashboard tu adalah maklumat peribadi. Jadi setengah orang kata bila kita dah masuk GoSG ni nanti kita boleh access dashboard tu, nanti tak. Dashboard tu nanti second layer authentication tu yang LOA 3 tu ya. Second layer of authentication. Okay. Credential ni adalah agensi lah. Tu yang saya kata tadi, perlu patuhlah kepada pekeliling yang berkuasa. Ini SSO kita, single sign on. Single sign on yang kita guna sekarang ni. Ada berapa agensi Aisyah sekarang ni? Kita apps nak cadang 31 apps dulu. 31 apps untuk kita letak, antaranya adalah PDRM, kita ada MOE, kita ada mana lagi? JPN, kesihatan, SUK Pulau Pinang, kita adalah senarai tu. Ya. Jadi kita menunggulah lupa dah. Cik Muzamir daripada ni kan, kalau ada aplikasi yang kita boleh kongsi. Dah tukar lain dah pula. Oh ya, you pergi tu. You pergi. Ya. Tak, bukannya terus pergi ke situ kan. Tak. Contohnya bagi CJSO, mungkin letak e-vetting kan? Boleh kan? Sama saja mengendam kat sini. Sebab e-vetting tu mana MOE? Oh ya. MOE banyak. Okay. Tak, e-vetting tu kawan kita tu kat ujung sana kan. E-vetting sebab dia melibatkan rakyat kan?
Tengah live? Okey tengah live. Okey. Okey, jadi semualah tu kita kena pastikan lah. Okey, ni way forward tuan-tuan puan. Kita mengharapkan inilah yang saya katakan tadi ya. Kita akan ada outsourcing ya untuk SSO kita. Ada yang dia ada SSO dia dan kita adopt lah. Kita cuba nak pakai SSO dia supaya dia boleh synchronize dengan kita punya SSO yang ada. Tapi definitely kalau digital ID akan keluar, so kita punya garis panduan ni pun akan keluar. Tapi garis panduan ni lebih khusus kepada yang mampu in control. Sebab sekarang ni kita punya demarcation dah very clear, CGSO ada peranan dia, NAQSA ada peranan dia dan mampu kita fokus kepada projek lah. Ya. Contohnya GOSG ni adalah di bawah mampu punya umbrella, jadi kita pastikan keselamatan dekat situ. Macam tadi untuk di F-Lab, Datin Dr. Setianum, kita punya SME pun mengatakan bahawa kalau untuk di F-Lab ada dia punya mampu punya apa orang kata tanggungjawab. Dianya berbeza daripada NAQSA, CSM, MCMC dan juga CGSO lah. Kita juga dengan mampu. Jadi kita cuba ada clear orang kata pembahagi agihan tugas. Walau bagaimanapun ianya melibatkan kerjasama strategik lah di antara mampu dan juga player-player tadi lah ya. Dan as of now kita ada garis panduan ni lah yang kita ada My Government. Bagi nama baru ya? Ini baru saya tahu ni hari ni. Macam lainnya. My Government Issue. Korea. Sebenarnya tak adalah ni kalau ada pindaan. Ni my team lah ni. Dia bagi nama baru pula. My Government ISO pula. My Government ISO. Yalah. Tim mampu ataupun tim kerajaan ni dia apabila dia ada strategic partners dia ramai-ramai ni, dia idea dia macam-macam lah. Jadi kita terimalah apa orang kata inovasi tersebut. Dan sebelum saya mengakhiri sesi perkongsian saya dan juga menutup bengkel kita kali ini, saya ingin tekankan di sini supaya tuan-tuan perempuan mana yang ada dekat luar sana, kalau ada sebarang aplikasi yang merentasi agensi dan khususnya yang melibatkan citizen, kalau kita nak letakkan di bawah Government Online Services Gateway tadi tu, boleh hubungi Government Online Service Gateway punya pentadbir, dekat laman web tu ada, dan kita akan turun padang lah dan kita akan kaji apakah kaedah terbaik yang kita ada. Dan untuk makluman kita juga akan projek ni bersambung tahun depan, walau bagaimanapun kita ada kajian terlebih dahulu holistik supaya ia memudahkan blueprint untuk kita perluaskan lagi kepada RMK 12. Dan untuk mohon kerjasama tuan-tuan dan perempuan juga, Government Online Service Gateway Portal ni merupakan tanda aras tau untuk indeks UNEGI, United Nations Electric Government Index tu. Jadi kalau kita lagi banyak aplikasi yang menghampiri rakyat tadi tu ada dalam ni, dan komen-komen rakyat kita ambil tindakan dan sebagainya, dia akan dapat menaikkan ranking. Buat masa ni dulu 2017 kita berada di tangga yang ke 27. Alamak, tak apalah, tinggilah tu 27 kan. Tak adalah corot sangat. Dan 2019 kita naik 2 tangga 25, naik jugalah 25, tapi tidak mencapai kita punya KPI. KPI kita adalah begitu tinggi, 15 kita letak, tapi kita tak sampai. Dari 27 hasrat kita adalah 15. Sebab kita dah nampak dah memang kita hala ke Estonia, macam Estonia kan, kita nak holistic, kita ada tadi apa nama tu live event from cradle to grave, tapi kita hanya ada content. Kita tak ada lagi yang contoh kalau ada kematian ianya merentasi agensi daripada hospital ke PDRM ke apa ni sampai kita pejabat daerah untuk kita dapat permit untuk
kubur. Yang tu kita tak ada. Yang tu yang banyak lagi lah improvement. Tapi alhamdulillah walaupun nombor 25 daripada ratusan, ianya ada peningkatan lah. Kita hasrat 15 tapi tak dapat. Jadi saya mengharapkan ahli-ahli yang tuan-tuan dan puan, doktor, datin yang mendengar sesi ni supaya mengambil peluang untuk sama-sama kita tingkatkan lagi kedudukan negara kita di United Nations dengan berkongsi aplikasi web yang hampir kepada rakyat tetapi tidak melanggar keperluan keselamatan cyber yang kita gariskan tadi dalam kita punya portal My Government. Jadi itu saja saya rasa urus dia. Kita punya knowledge sharing untuk petang ni.